Sriwijaya merupakan sebuah empayar terbesar yang pernah wujud di alam Melayu. Empayar ini wujud sebagai hegemoni kuasa yang mempunyai seorang maharaja dengan konsep Deva Raja di antara negara-negara kesatuan Sriwijaya. Namun, sebuah empayar yang gah ini masih lagi menjadi perdebatan sama ada empayar ini bertapak di Palembang, Indonesia atau Semenanjung, Malaysia. Roll it. Sriwijaya wujud selama lebih kurang 600 tahun sejak permulaan empayar ini menghantar ufti ke negara China sekitar tahun 670 Masihi sehinggalah kemundurannya sekitar tahun 1380 Masihi setelah kerajaan China menukar polisi perdagangannya daripada berpusat kepada satu entiti kepada perdagangan terus dengan negara-negara lain. Sriwijaya adalah kerajaan penerus dari kerajaan kegemilangan Melayu Funan. Mereka yang melarikan diri dari serangan dan penindasan Chenla melarikan diri ke negeri takluk mereka iaitu Pan Pan pada pertengahan abad ke-7. Sama ada di Chaya atau Kelantan, mereka mula membina kekuatan baru dan mengumpul tentera untuk membina sebuah kerajaan baru dan dinamakan Sriwijaya Mala. Sejarah Sriwijaya dibahagikan dengan 3 fasa sebagai negeri jajahan Cina. Yang pertama adalah Shilifoshi, yang kedua ialah Selendra di Jawa Tengah dan yang ketiga ialah Sanfochi. Melalui 3 peringkat sejarah Sriwijaya, semua raja-raja terkemukanya adalah keturunan Raja Funan, penganut Budisme Mahayana. Sriwijaya terdiri daripada lebih daripada 14 bandar dan kebanyakan dari bandar tersebut adalah negeri-negeri atau bandar kota pelabuhan yang mengambil bahagian dalam perdagangan antarabangsa. Pada akhir 670 Masihi, hanya nama Shilifoshi saja yang kekal di tengah-tengah Semenanjung yang dicatatkan dalam sejarah Cina sebagai sebuah negara jajahan. Sebelum itu, nama seperti Cihtu, Tantan dan Pampan telah pun hilang. Shilifoshi membuka tingkap untuk ke Selat Melaka selepas Kedah yang bergabung dengan Cihtu yang menjadikan Kedah sebagai sebuah entiti yang kuat. Kemudian Kedah diserap ke dalam Shilifoshi. Adalah amat perlu untuk Shilifoshi mengawal Selat Melaka bagi membeli dan mengawal kemasukan komoditi barat yang datang dari seluruh Teluk Bengal. Pada pertengahan abad ke-7, kehadiran negara-negara barat, Parsi dan Arab telah meningkat di Tang. Ini bermakna status Shilifoshi sebagai orang tengah menjadi goyah dan mungkin melemah. Oleh sebab itu, Sriwijaya menghantar ekspedisi tentera laut untuk meletakkan Melayu, Jambi dan Palembang di bawah kawalannya dalam tahun 680 Masihi. Selepas kempen yang berjaya, Sriwijaya memahat beberapa prasasti berhampiran Palembang dan Jambi. Kemudian, Sriwijaya menghantar wakilnya pada tahun 686 di Pulau Bangka dan Kaling atau Sanjaya yang terletak di Jawa Tengah. Tentera Laut Sriwijaya mungkin telah berjaya mendarat di Pekalongan, sebuah pelabuhan utama Kaling, dan di situlah Sriwijaya telah menubuhkan kerajaan baru yang bernama Selendra. Walau bagaimanapun, Selendra wujud bersama dengan kerajaan Sanjaya. Pada akhir abad ke-7, wilayah Sriwijaya menjadi yang terbesar meliputi pertengahan Semenanjung Tanah Melayu, pantai timur Sumatera dan Jawa. Pada masa yang sama, Sriwijaya mula untuk mengawal lalu lintas di Selat Melaka. Walau bagaimanapun, sekitar 745 Masihi, Chenla telah menyerang Sriwijaya dan menduduki Chaya dan Nakhon Si Thammarat. Pada masa yang sama, kawalan ke atas Selat Melaka telah runtuh. Hampir 20 tahun kemudian, barulah Sriwijaya mampu menyerang Chenla dan mendapatkan kembali Chaya dan Nakhon Si Thammarat. Pada kempen ini, tentera laut Selendra dari Jawa memainkan peranan utama dan Raja Selendra telah diberi gelaran Maharaja Sriwijaya. Bagi memperingati kejayaan ini, sebuah prasasti iaitu Prasasti Ligo telah dipahat pada tahun 775 Masihi. Sekitar 830 Masihi, selepas Maharaja Samaratungga meninggal dunia, Selendra telah hilang kuasa di Jawa Tengah dan tidak lama selepas itu, pemerintahan Selendra di Jawa telah dirampas oleh Sanjaya. Putera bala putera melarikan diri ke Suvernat Dwipa iaitu Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu. Namun, dia tetap mewarisi gelaran Maharaja Sriwijaya. Dia mungkin pada mulanya telah melarikan diri ke Palembang, tetapi lokasi terakhirnya adalah tidak diketahui. Jambi mempunyai kuasa ekonomi yang kuat di kalangan negara-negara Sriwijaya pada masa itu dan sistem dirajanya juga tidak dapat digoyahkan. Jadi, amat mustahil untuk bala putera bersemayam di Jambi dan destinasi yang sesuai untuk membangunkan semula kerajaannya adalah di Kedah. Pada akhir abad ke-9, Sriwijaya membentuk konfederasi negeri baru iaitu Sanfochi. Sanfochi secara literalnya bermaksud 3 Wijaya, terdiri daripada Jambi, Kedah dan Chaya. Selepas membentuk Sanfochi, kawalan Selat Melaka diperkuat dan Sanfochi boleh menguasai perdagangan antarabangsa dengan Tang dan Song. Sebaliknya, Sanjaya tidak boleh terus menghantar utusan ke China kerana Sanjaya tidak dapat membeli barangan barat dengan mudah melalui Selat Melaka. Antara 3 negara gabungan Sanfochi, Kedah telah menjadi ibu kota bagi Sriwijaya ketika itu.
kerana kedudukan yang strategik di Selat Melaka. Pada awal abad ke-11, Kerajaan Chola atau Cholamandala menyerang kerajaan-kerajaan Srivijaya secara besar-besaran. Tujuan Chola menyerang kerajaan bukanlah untuk meluaskan kuasa kerana selepas menakluk kerajaan Srivijaya, Chola tidak mendudukinya. Kerajaan Srivijaya kembali menerajui akhir abad ke-11 setelah kematian Rajendra Chola. Pada akhir abad ke-12 pula, dinasti Song Selatan telah menghapuskan sistem jajahannya disebabkan kesukaran kewangan dan termaktubnya regulasi baru yang dibuat untuk menghadkan pengaruh kuasa dari luar melalui sistem adat maritim. Di bawah sistem adat maritim yang baru, peranan Sanfochi telah berkurangan sebagai negara naungan terkemuka. Selepas 1178, nama Sanfochi hilang dari rekod Song Selatan. Semua bandar dan negara kota dalam negeri-negeri Srivijaya telah tenggelam di tengah-tengah lautan sistem pasaran bebas. Tamralingga pula muncul pada abad ke-13 di bawah pemerintahan Raja Chandra Banu. Tamralingga menguasai sebahagian penting semenanjung Tanah Melayu dan mempunyai 12 negeri di bawah lindungannya. Namun setelah Chandra Banu gagal dalam kempen menentang Sri Lanka sekitar tahun 1260, kuasa Tamralingga menurun dan pada akhir abad ke-13, Tamralingga diserang oleh Raja Rama Kemeng dari Kerajaan Sukhothai. Pada awal dinasti Ming, Maharaja pertama Hong Wudi menyambung semula sistem jajahan, maka nama Sanfochi muncul kembali di Istana Ming. Kali ini Sanfochi datang dari wilayah Palembang. Pada masa itu Palembang adalah sebuah negeri takluk Jawa, iaitu Kerajaan Majapahit. Srivijaya telah dilupuskan terus dari kamus kerajaan-kerajaan dalam Tamadun Melayu sebelum ditemukan kembali oleh George Coedes pada tahun 1918. Seorang Maharaja Melayu Srivijaya pernah mengutuskan surat kepada Maharaja Sang pada tahun 1017 dengan menggelarkan dirinya sebagai Maharaja Kawasan Kelautan. Coedes mengemukakan teori mula asal Srivijaya ialah di Palembang, Tenggara Pulau Sumatera. Pada tahun 1913, Profesor Kern menerbitkan piagam Kota Kapur dan menganggap Srivijaya pada piagam tersebut ialah nama seorang raja. Namun begitu, Takakusu yang menterjemahkan karya Ai Ching iaitu Nan Hai Chi Kuei, Nai Fai Chuan iaitu rekod agama Buddha yang dipraktikkan di India dan Kepulauan Melayu menyebutkan Srivijaya iaitu Syih Lih Foshi atau Sri Boga menunjukkan Srivijaya ialah nama sebuah kerajaan, bukan seorang maharaja. Coedes meneruskan pencariannya dan dia mencuba menetapkan ibu kota Srivijaya di Palembang melalui penulisan Browneville pada tahun 1876 yang menyatakan bahawa Sanfochi ialah Palembang. Penemuan Coedes di atas nama Srivijaya itu menarik perhatian ramai sarjana-sarjana sejarah, terutamanya sarjana sejarah dari Belanda yang sebelum ini lebih menumpukan pencarian mereka terhadap sejarah di Pulau Jawa. Setahun selepas penemuan Coedes, iaitu pada tahun 1919, Profesor Krom yang dilantik menjadi dekan di Universiti Leiden menegaskan bahawa sejarah Jawa juga termasuk di dalam sejarah Raja-Raja Sumatera atau Srivijaya. Beliau berhujah berdasarkan dapatannya terhadap prasasti Gandasuli tahun 832 di Jawa Tengah. Sepanjang masa itu, selama 10 tahun, para sarjana sejarah mengikuti sahaja teori Coedes tanpa sebarang bantahan. Namun begitu, pada tahun 1929, teori Coedes mula mendapat bantahan daripada Strateham yang membantah dengan mengatakan bahawa Srivijaya lah yang menjadi negara bawahan Jawa, bukan sebaliknya. Krom pula mengkritik pendapat Strateham dan di dalam buku Hindo-Javance, Krom menegaskan dapatannya pada tahun 1913 lebih tepat dan autentik berbanding dapatan Strateham. Pada tahun 1930, George Coedes menerbitkan karya terbaru berkaitan dengan Srivijaya iaitu Les Inscriptions Malayses de Srivijaya yang mengkomplikasikan semua prasasti-prasasti Srivijaya berbahasa Melayu seperti prasasti Kedukan Bukit, Talang Tua, Kota Kapur dan Karang Berahi. Namun begitu, pada tahun 1933, Dekan Sejarah India iaitu R.C. Majumdar merasa ragu dengan dapatan ibu kota Srivijaya bermula di Palembang. Beliau mengemukakan teori bahawa ibu kota Srivijaya ialah semenanjung Tanah Melayu semasa kunjungan Ai Ching. Selain itu, terdapat penemuan cincin emas pada tahun 1932 di Tanjung Rawa, Selinsing, Perak yang bercacahkan nama Sri Vishnu Varmasha yang menjadi pertikaian antara sarjana sama ada nama itu ialah nama Raja Srivijaya seperti yang ditemui dalam prasasti Ligo ataupun nama seorang pedagang sahaja. Cincin itu diperkirakan wujud pada kurun ke-5 hingga kurun ke-7 Masihi dan kewujudannya menjelaskan lagi teori Srivijaya bermula di semenanjung Tanah Melayu.
Profesor Nilangkanta Sastri pula meragui nama di cincin emas selinsing itu sebagai nama yang sama dengan Raja Vishnuvarman pada Prasasti Ligo. Beliau mendakwa tulisan pada cincin itu mirip dengan tulisan di India Tengah dan mendakwa Sri Vishnu Marsha ialah seorang pedagang dari sana. Dr. Chabra pula menulis pada tahun 1935 dengan membuat hipotesis cincin emas selinsing itu mempunyai corak tulisan pada kurun ke-8 Masihi dan nama Vishnuvarmasha pada cincin itu sama seperti nama Vishnuvarman di Prasasti Ligo B. Profesor Dr. J.L. Moynes dalam karyanya Srivijaya Yava N. Kataha yang ditulis pada tahun 1937 mengkritik teruk dapatan Profesor Coedes pada tahun 1918 dan menjelaskan bahawa faktor geografi yang tulis oleh Ai Ching dan penulis-penulis Arab menjadikan ibu kota Srivijaya mustahil di Palembang. Malahan beliau beranggapan bahawa Srivijaya bermula di pantai timur semenanjung Tanah Melayu, kemudiannya berpindah ke Sumatera Tengah iaitu Muara Takus. Kronik Song menjelaskan bahawa perjalanan selama 4 hari dari Choh Po untuk sampai ke laut dan berlayar selama 15 hari ke arah barat laut, seseorang itu akan sampai ke Poni dan 15 hari lagi selepas itu, seseorang akan sampai ke San Fort Sea. Selain itu, Abu Zaid pula mengatakan bahawa ibu kota Yawaka menghadap ke arah negara China. Yawaka atau Zabak ialah San Fort Sea menurut Moynes dan beliau menegaskan San Fort Sea ialah Kadaram yang berbeza daripada Palembang. Dr. Coerish West pada tahun 1935 mengkritik dapatan Coedes dalam majalahnya Indian Art and Letters dan menegaskan bahawa ibu kota Srivijaya ialah di Chaya. Pendek kata, daripada kajian Coedes pada tahun 1918 dan West pada tahun 1935 serta pendapat Moynes pada tahun 1937, terdapat dua pendapat berkenaan dengan asal-usul Srivijaya, satu di Palembang dan satu lagi di Chaya atau Ligo. Secara umumnya, sarjana masa kini mengikuti teori Coedes dengan menetapkan Palembang merupakan ibu kota dan mula asal Srivijaya. Namun begitu, terdapat beberapa sarjana yang mempertikaikan dapatan Coedes atas faktor rekod-rekod China yang tidak konsisten dan keadaan Palembang yang tidak menjadi kawasan yang strategik dalam trafik lautan dari China ke barat. Selain itu, Dr. Suzuki Takashi juga menulis dalam karyanya berkaitan dengan Srivijaya dengan menempatkan Srivijaya itu di Chaya berdasarkan dapatan kajiannya dalam nama-nama kota yang disalah tafsirkan. Perdebatan ini masih berterusan hingga ke hari ini. Apakah pandangan kalian dalam hal ini?